Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak, kita dapat bersua lagi untuk cikgu meneruskan PDPR. Okey anak-anak, hari ini cikgu akan sambung pelajaran yang ketiga di dalam pelajaran sirah, iaitu yang bertajuk kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum cikgu meneruskan, marilah kita sama-sama membaca doa semoga ilmu yang kita dapat pada hari ini diberkati oleh Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatik يا أرحم الراحمين ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Baiklah anak-anak, cikgu teruskan pelajaran kita pada hari ini di dalam perkara sirah yang bertajuk kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah anak-anak, hari ini cikgu akan meneruskan pelajaran kita pada muka surat 20, 21 dan 22. Sebelum ini cikgu telah menerangkan tajuk kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada zaman remaja. Okey, jadi hari ini cikgu akan teruskan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul dan juga sebagai ketua keluarga. Baiklah anak-anak, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang ketua keluarga yang sangat bertanggungjawab. Perhatikan pada warna kuning. Nabi Muhammad seorang ketua keluarga bertanggungjawab. Ya. Baginda telah berkahwin ketika berumur 25 tahun. Pada warna hijau itu cikgu telah tuliskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berkahwin ketika berumur 25 tahun. Okey, perhatikan pada warna purple, pada kotak yang berwarna purple. Baginda juga mempunyai 11 orang isteri dan dikurniakan 7 orang anak. Itulah dia kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul dan juga ketua keluarga. Ya? Okey, cikgu teruskan. Kita lihat apakah tanggungjawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ketua keluarga. Okey, di situ cikgu telah senaraikan 4 tanggungjawab Nabi. Kita perhatikan satu persatu. Perhatikan pada kotak berwarna purple, iaitu tanggungjawab yang pertama ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memastikan ahli keluarga taat perintah Allah. Itu yang pertama yang telah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanamkan, didik kepada ahli keluarganya, iaitu taat perintah Allah. Antaranya perintah Allah apa dia? Iaitu menunaikan solat. Itu perintah Allah. Yang kedua, iaitu kita perlu mentauhidkan Allah. Pastikan wajib kita, wajib anak-anak, wajib ibu bapa, iaitu memastikan bahawa Allah Ta'ala itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Didik kepada setiap keluarga kita, iaitu tanamkan di dalam diri ibu bapa, diri anak-anak dan diri keluarga kita bahawa Allah lah Allah yang layak disembah, Allah yang Maha Esa. Okey, itu yang telah
terapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya. Okey, kita tengok yang kedua pada kotak berwarna oranye. Apa dia tanggungjawab Nabi sebagai ketua keluarga, iaitu membahagikan masa sebaik-baiknya dengan isteri-isterinya. Okey, tadi cikgu telah terangkan isteri Nabi mempunyai 11 orang dan juga 7 orang anak. Jadi Nabi akan memastikan tanggungjawabnya sebagai seorang suami akan membahagikan masa sebaik-baiknya dengan isteri-isterinya. Okey, yang ketiga, lihat pada kotak yang berwarna biru. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering berpuasa jika tiada makanan di rumahnya. Subhanallah. Inilah ketua keluarga yang kita patut contohi. Di rumahnya tiada makanan, Nabi tidak marah isterinya. Kenapa kau tak masak? Jadi Nabi sanggup berpuasa jika tiada makanan di rumahnya. Subhanallah. Kita perlu mencontohi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tiada makanan di rumah, kita jangan memberontak, kita jangan marah-marah. Ya, kita kena muhasabah diri kita. Okey, cikgu teruskan lagi pada kotak yang berwarna merah, iaitu tanggungjawab Nabi sebagai ketua keluarga. Apa dia? Membantu isteri-isteri kerja di rumah. Membantu isteri-isteri Nabi kerja-kerja di rumah. Nabi tolong memasak, kalau ada membantu menjaga anak-anak. Semua Nabi tolong. Nabi menolong menyidai kain. Apa kerja suami, apa kerja isteri di rumah, Nabi membantu. Nabi ringankan tulang membantu isteri-isterinya. Okey, itulah tanggungjawab Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ketua keluarga, ya. Okey anak-anak, cikgu teruskan lagi. Kita lihat pada slide yang seterusnya. Okey, kita akan mempelajari apakah tanggungjawab Nabi sebagai rasul dan ketua keluarga. Okey, iaitu kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul dan ketua keluarga, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang ketua negara yang agung. Okey, kalau pada zaman kita, ketua negara kita iaitu Perdana Menteri. Itu diibaratkanlah jawatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu. Seperti contohnya lah Perdana Menteri. Pada zaman itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi ketua negara yang agung. Maksudnya Nabi menjadi seorang ketua yang adil. Yang memerintah dengan baik sekali. Okey, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi ketua negara Islam yang pertama di Madinah. Selepas termeterainya Piagam Madinah, iaitu pada tahun pertama Hijriah. Okey, kehidupan Nabi Muhammad SAW sebagai rasul dan ketua negara, iaitu pada ketika itu Nabi Muhammad menjadi ketua negara yang agung dan juga ketua negara yang pertama di Madinah pada tahun pertama Hijriah. Okey, kita lihat apa tanggungjawab Nabi, apa yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menjadi ketua negara. Okey, anak-anak perhatikan pada kotak berwarna purple. Apa dia tanggungjawab yang pertama? Okey, yang pertama yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah membina masjid sebagai tempat ibadat dan dakwah. Okey anak-anak,
membina. Mim mim ba ya bi nun alif na, membina. Mim sin jim dal, masjid. Sin se ba alif ba, ga alif ya gai, sebagai. Ta mim tem patapat, tempat. Ibadat, dal alif nun, dan. Dal ain waw ha, dakwah. Itu tugas yang dilakukan sebagai ketua negara, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membina masjid sebagai tempat ibadat dan dakwah. Bila ada masjid, senang umat Islam untuk menunaikan perintah Allah, untuk beribadah, iaitu solat di masjid. Okey anak-anak, tengok yang kedua, iaitu pada muka surat pula. Pada kotak yang berwarna biru. Di muka surat 21 pun ada. Nanti boleh semak ya. Okey. Iaitu mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar. Mim mim paroper, sin alif waw, dal alif da, ra alif ra, kaf nun kan. Mempersaudarakan, qaf waw mim kaum, mim ha alif jim, ra ya nun muhajirin, dal alif nun dan, alif nun sad alif ra ansar. Itu dia, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar. Kita lihat yang ketiga, yang berwarna hijau, kotak yang berwarna hijau. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ketua negara, iaitu mengadakan perjanjian dengan orang Yahudi di Madinah. Mim nga alif nga, dal alif da, kaf nun kan, mengadakan, paroper jim nun jan, jim ya nun, perjanjian. Dal nganun, dengan. Alif waw u, ra ngarang, orang. Ya ha waw, dal ya, Yahudi. Dal di, mim dal ya nun ta, di Madinah. Itu tugas Nabi yang ketiga, iaitu mengadakan perjanjian dengan orang Yahudi di Madinah. Okey anak-anak, itu yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laksanakan sebagai ketua negara. Apa dia yang pertama? Okey, iaitu maaf, ada pula yang menelpon. Okey, iaitu yang pertama, membina masjid sebagai tempat ibadat dan dakwah. Yang kedua, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar. Yang ketiga, mengadakan perjanjian dengan orang Yahudi di Madinah. Itu dia tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat besar, yang sangat berkualiti. Berkualiti lah sebagai seorang pemerintah. Okey, cikgu teruskan lagi. Okey, pada muka surat 22, cikgu telah senaraikan, iaitu satu firman Allah Ta'ala di dalam suratul Ahzab. Okey, cikgu bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Artinya, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh ikutan yang baik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keridhaan Allah dan balasan baik hari akhirat, serta ia pula menyebut dan memperingati Allah banyak-banyak dalam masa susah dan senang. Okay, anak-anak, itulah dia sepotong ayat yang Allah tunjukkan kepada orang Islam supaya kita berusaha mencontohi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam semua aspek kehidupan seharian. Ya, kita jadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panduan,
sebagai contoh. Sebagai contoh teladan yang terbaik untuk diri kita, untuk keluarga kita, supaya kehidupan keluarga kita akan diredai oleh Allah Taala. Apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat, setiap perlakuannya, setiap perbuatannya, setiap perkataannya, semuanya telah diberi balasan yang baik oleh Allah, setelah diberi keridaan oleh Allah Ta'ala. Jadi kita sebagai umatnya, kita perlulah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap kehidupan Nabi. Jadikan contoh. InsyaAllah semoga kehidupan kita akan diberkati oleh Allah, akan diredai oleh Allah Ta'ala. Subhanallah, insyaAllah. Okay anak-anak, cikgu akhiri pelajaran kita pada hari ini. Sebelum cikgu akhiri, kita lihat ada info yang cikgu selitkan. Ya. Okey, tengok info di situ. Nabi Muhammad SAW telah membina masjid yang pertama, iaitu Masjid Quba. Dan seterusnya adalah Masjid Nabawi. Okey, info. Apa itu kaum Ansar tadi yang cikgu telah jelaskan di situ? Nabi Muhammad SAW telah mempersaudarakan kaum Ansar, iaitu kaum Ansar adalah orang Islam yang tinggal menetap, iaitu penduduk asal di Madinah. Apa itu kaum Muhajirin? Kaum Muhajirin ialah orang Islam Mekah yang berhijrah ke Madinah bersama Rasulullah SAW ketika peristiwa hijrah. Sekarang takwim hijrah kita iaitu 1422. Dah lama dah Nabi Muhammad SAW berhijrah, iaitu pada satu hijrah. Satu hijrah. Okey anak-anak, sebelum cikgu akhiri pelajaran sirah kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama, cikgu pun dan juga anak-anak dan juga keluarga kita semua, sama-samalah mencontohi kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terapkan di dalam hidup kita, terapkan di dalam kehidupan seharian kita. InsyaAllah apa yang Nabi buat kita ikut, apa yang Nabi tunjukkan, apa yang sunnah Nabi yang tunjukkan kepada kita kena buat, ya, kita kena ikut. Contohnya kamu dah pelajari, kalau kita nak masuk ke dalam masjid, kaki kanan. Kalau kita nak pergi ke bilik air, kaki kiri. Itu semuanya sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita mengikuti sunnah Rasulullah, insya-Allah hidup kita akan diberkati oleh Allah Taala. Okey anak-anak, sampai di sini sahaja pelajaran sirah yang cikgu sampaikan. Semoga kita mendapat manfaatnya bersama-sama. Cikgu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf ya, ada iklan sikit-sikit dalam video cikgu ini. Okey, bye.